Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tuan-tuan, insyaAllah pada sesi kita pada sesi 41 malam ni kita berpeluang lagi kita nak menyambung pengisian bersama dengan semua. Jadi seperti biasa, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, hari ini kita akan menyambung sesi ke-41. Jadi untuk sesi ke-41 malam ni kita akan ambil sambungan daripada minggu lepas, daripada muhadarah minggu lepas kita, iaitu ayat 22. Ayat 22 iaitu rangkai katanya adalah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kemudian kita akan bincangkan juga bersama dengan semua ayat yang ke-23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Okey, baik. Sebelum kita bincang lebih jauh, kita cuba lihat kembali lah ayat 22 tu. Saya paparkan kepada kita ayat 22 yang minggu lepas kita ada bincang, ayat 22 dalam surah Al-Baqarah. Okey, ayat 22 yang mana kita ada dah ulas minggu lepas, cuma tak adalah kita bincang penuh. Okey, kita cuba ulang sekejap, dia punya makna allazi ja'ala lakumul arda firasha, iaitu Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang ja'ala maknanya adalah menjadikan, telah menjadikan lakumu untuk kamu semua al-arda. Al-arda maknanya bumi. Okey, bumi firasha sebagai hamparan, sebagai hamparan, maksudnya tempat untuk manusia boleh berjalan, boleh tinggal. Wassama abinaa, dan langit ini sebagai atapnya. Baik. Kemudian apa lagi yang disebut yang kita bincang pada minggu lepas, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia yang telah menurunkan dari langit itu air, iaitu hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu Allah mengeluarkan bihi, dengannya, maksudnya dengan air itu, dengan air hujan itu, keluarkan dengan air hujan itu minas samarat, yang daripada buah-buahan, daripada buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki, sebagai satu bentuk rezeki, lakum, untuk kamu semua, untuk manusia keseluruhannya. Baik, dan kita ada bincang juga minggu lepas, fala taj'alu lillahi andada, bagaimana kita paparkan, kita nak kenal la itulah apa,
kita ada bincang juga andada tu kenapa dia mansub, ya. Jadi yang kita dapat nampak adalah maksud daripada rangkai kata, ya. Fala taj'alu lillahi andada, maknanya apa, ya? Satu larangan kepada golongan yang kufur sebenarnya, ya, di mana mereka dikatakan kepada mereka, ya, fala taj'alu lillahi andada, ya, maka janganlah ataupun lalu janganlah kamu, ya, menjadikan ataupun kamu mengadakan, ya, andada. Andada ni kita kata sekutu-sekutulah, ya, sekutu-sekutu, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang boleh kita faham, ya, yang boleh kita tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyebut fala taj'alu lillahi andada, ya, itu bermakna larangan daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Yang kita nak bincang sambungannya adalah wa antum ta'lamun. Kan ini ada sedikit kita nak kongsikan dengan semua. Okey, ada satu poin yang agak penting lah. Okey, apa poin dia tu? Baik, kalau dilihat pada ayat itu ataupun sambungan dia, ya, kita akan nampak ada rangkai kata wa antum ta'lamun, kan? Okey, yang waw di sini, ya, base kepada, kalau yang ada nota boleh tengok nota, ya, boleh cek balik kita punya rujukan, ya. Yang waw di sini kita nak kata waw apa sebenarnya? Kalau kita kata, okey, yang wawnya kita sebutnya dia setakat ataupun kita kata dia masuk pada waw yang biasa kita jumpa, kan, ya. Kita kata dia waw ataf ke, ya, dan ke, ya, tengah hujung ayat, ya, ataupun waw yang kita kata istinaf ke, ya, maksudnya awal ayat, ya. Jadi ini kemungkinan jawapan, ya, yang kita akan dapat sebenarnya daripada kita kata rujukan yang kita biasa rujuk. Tapi kalau tengok pada terjemahan, dia tak appear dengan terjemahan yang semudah itu. Kenapa kita kata kita tak boleh kata dia waw ataf ke, ya, waw istinaf ke? Kita ada share dengan masing-masing sebelum ni. Kita kata apa? Kalau jumpa waw, okey, kalau kita jumpa waw, ini di tengah lah, ya, di awal dia biasanya istinaf. Ini dia applicable kalau wawnya kat tengah, okay, ataupun wawnya kat ujung. Kita nampak lepas ni itu ada dhamir. Okay, dhamir maknanya kata ganti nama, ya, yang munfasil, ya, yang berpisah, yang tak melekat. Dalam soal kahfi pun ada, dalam bukanlah semua surah, tapi ada certain surah memang nampak jelas. Contoh macam sekarang, antum. Apa makna antum? Antum bermaksud kamu semua, kan? Dhamir munfasil. Dhamir munfasil ni kata ganti nama yang berpisah-pisah, macam huwa, antum, semua itulah, ya. Kalau contohnya, ya, kita jumpa ada waw kat tengah, kat ujung, lepas tu kita jumpa dia lepas ni dia datang dengan dhamir-dhamir yang ini, ya, ni. Maksudnya waw tu dia ada lain sedikit dia punya makna. Dia bukannya macam waw yang kita biasa jumpa. Contoh macam sekarang, ini bukan waw yang ataf ke, ya, bukannya waw yang istinaf, tapi waw apa sebenarnya? Okey, waw, okey, waw hal, okey, ataupun istilahnya waw haliyah, ya, waw hal lah, mudah kata. Hal, apa makna hal? Okey, hal bermaksud keadaan ataupun situasi, ya. Biasa waw hal ni Melayu ada perkataan tu, Melayu wal hal. Dia mergekan, dia sebut wal hal. Sebenarnya wal hal tu berdasarkan apa yang kita dapat nampak lah, ya, berkemungkinan besar dia daripada Arab punya phrase waw hal, wal hal, pada hal. Cuba nanti tengok pada terjemahan masing-masing. Wa ni, wa antum ni nampak dia kecil punya part, haraf, partikel, small particle, tapi
terjemahannya beza. Terjemahan dia adalah walhal ya, ataupun padahal. Allah nak kata kepada orang yang kafir tu ya, fala taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan ya adanya sekutu. Jangan adakan apa-apa sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala padahal ataupun walhal. Tengok terjemahan. Nanti kita cuba paparkan tapi kita lalu dulu pada ayat kita. Okey, baik. Buktinya kenapa kata wawhal? Sebab lepasnya disusuli dengan antum. Kan kamu semua. Antum ni kalau yang mutasil dia apa? Kalau mutasilnya yang melekat dia yang kita faham yang kum tu. Kan yang kum tu. Baik. Okey, jadi tengok terjemahan ya. Wa tu dia akan terjemahkan padahal ya. Padahal ataupun walhal ataupun dalam keadaan. Sebab hal tu maknanya keadaan, situasi. Okey. Antum ya, kamu semua. Kamu semua ni maksudnya ada tafsir kata golongan yang kafir lah, golongan yang kufur. Ta'lamun. Okey, nak tanya sikit yang word ta'lamun ni, meskipun masing-masing dah boleh agak dia punya bentuk macam mana. Okey, ta'lamuna ni kita cuba revise sikit dengan tuan-tuan pada sesi kita malam ni. Okey, dia punya bentuk macam mana? Satu, orang akan nampak dia, masing-masing akan nampak dia ampi dengan kata Melayu kan, ilmu, ya, tahu. Tapi awalnya ada apa? Ada huruf anita. Kita cuba revise balik, kita cuba murajaah balik. Kalau word ada anita berkaitan apa? Okey, kalau Fifi boleh tengok pada nota-nota kita yang sebelum, pada video kita yang sebelum ya. Pattern dia bila ada ta terus kita faham ya, ini melibatkan ini melibatkan mudhari'. Okey, dia ada kita kata mudhari' ada ta kan. Then dia ada waw nun kan di hujung. Okey, ada waw nun. Kita sangat alu-alukan jawapan dan juga apa-apa mungkin komen daripada tuan-tuan kalau yang ikut kita punya kelas, boleh sharing apa-apa jawapan dan kita akan cuba nanti kongsikanlah ya. Okey. Baik. Lepas kita kata ya begitu, maksudnya ada tak, ada waw nun, dia punya tambahan, dia punya pattern adalah pattern yang sebegini. Kita lalukan kejap. Ya, saya tunjukkan dia pattern inilah. Okey, dia pattern yang sebegini, iaitu kita kata ya, dia sebab ada anita so dia mudhari', dia pattern macam ni. Kan? Bila pattern begini, dia ada ta, ada waw nun ya, macam contoh ta'budun ya, takfurun, ta'lamun. Mudhari' bila pattern begini ada dhamir apa? Biasanya ada dhamir antum. Kan ada dhamir antum. Okey? Dia bahasa Arab macam tu. Maknanya ya, kita nampak kat sini luar ada antum kan, kamu. Lepas tu dalam ta'lamuna pun ada antum. Ni yang kata dia sinkro. Maksudnya sebab luar ayat tu dia ada antum, ya, luar ayat ada antum, maka fi'il yang digunakan juga mudhari' yang ada dhamir antum, kamu semua. Okey, baik. Padahal kamu semua mengetahui, cakap Melayu ya, ilmu, tahu, mengetahui. Okey, mengetahui. Alright. Okey, ni nak sharing sikit lah. Yang word ta'lamuna ni boleh tak kongsi jawapan pada kita? Okey, terima kasih yang kongsi jawapan. Boleh tak kongsi sikit apa kata akar untuk yang ta'lamuna ni? Yang mana kita kata kata akar dia bentuknya macam mana? Dia bentuk yang macam ni ya. Dia mesti fi'il madhi ya, tuan-tuan, pattern kosong, hujung baris atas ada huwa. Macam kita dengar perkataan qala ya, berkata, qara'a baca. So kita nak tahu. Nanti kita nak tunjuk apa dia punya al-jazar ataupun dia punya root words dalam kamus. Takkan jumpa ta'lamuna kot sebab ta waw nun tu tambahan. Kan mudhari' ni ada anita, ada waw nun. Boleh tak kongsi apa-apa mungkin jawapan ke, kita nak cuba tengok. Okey, ain lam mim. Okey, dia punya bunyi macam mana? Alama, aluma, alima, ini kamus kan. Agak-agak macam mana bunyinya? Kita tunjukkan pada tuan-tuan. Okey, dia punya
Contoh kan. Sebenarnya apa? Kita dah pernah bincangkan banyak kali. Dia bukan alamah. Dia bukannya alumah. Apa? Yang memberi makna mengetahui ataupun tahu itu adalah sebenarnya ini alamah dia apa kita kata dia di sini alamah okey satu dia juga kita boleh kata sebenarnya wallahu a'lam lah saya rasa dia yang alamah ni alman dia ada makna yang lain. Maksudnya dia ada maksud yang mungkin berbeza. Tapi sebenarnya kalau tengok dalam kamus kebiasaannya, kalau yang memberi makna mengetahui, mengetahui ataupun kita kata memaklumi, ya dia lebih kepada alimah. Setakat apa yang saya ingatlah, ya dia alimah sebenarnya. Alimah ya'lamu. Okey, alima ya'lamu. Cuma ini yang kita dapat nampaklah dia alimah sebenarnya. Okey, dia alimah. Okey, alimah. Alima ya'lamu. Okey, tu masing-masing dapat. Alright. Kalau kita lihat di sini kan maksudnya dia berubah alima ya'lamu sebab dia ikut pada kita punya wazan ya. Okay, dia masuk pada kita punya wazan ni, pada kita punya wazan. Okay, agak-agak dia masuk yang wazan yang beberapa, boleh pilih tak? Kalau alima ya'lamu, ya mengetahui. Agak-agak dia punya bongkar kata tu, tuan-tuan, dia base kepada yang sifir ataupun maaf wazan yang mana. Kan pada kita punya numbers tu boleh pilih tak mana agak-agak dia masuk. Okey, 1.3 kan yang ini. Okey, terima kasih yang kongsi jawapannya. Okey, 1.3 ya, sebab fa'ilah so dapat alima, sebut fa'ilah dapat alima tahu, so yaf'alu dapat ya'lamu kan, mengetahui, ilmu ya, ataupun kita kata memaklumi. Kat sini mengetahuilah. Okey, so kita tahulah maknanya daripada situlah terbentuk ta'lamuna ya. Orang akan nampak, masing-masing akan nampak antum, lepas tu dalam ta'lamuna pun ada antum. Okey. Kalau kita baca ayat tu balik ya, cuba kita perhatikan pada ayat balik. Okey. Pada ayat kita akan nampak ya, pada ayat tu kita akan nampak pada ayat itu. Okey. Alright. Okey, kita akan nampak pada ayat itu. Saya nak kongsi pada masing-masing. Dia punya maksudnya, ya. Bila kita baca balik, ya, fala taj'alu lillahi andada. Allah melarang kepada mereka apa? Ya, Allah melarang mereka daripada mengada-adakan, ya, mengada-adakan sekutu, ya, sekutu-sekutu andada bagi Allah Subhanahu Wa Taala, wa antum ta'lamun, ya, padahal Allah kata apa? Padahal kamu ini ya, golongan kafir ini mengetahui. Nampak tak apa sebenarnya maksud ayat 22 tu bila Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita kan ya, disebut jangan mengadakan sembahan-sembahan ataupun sekutu-sekutu bagi Allah ya, padahal ataupun walhal kamu mengetahui kan, walhal kamu mengetahui tentang perkara itu. Maknanya kalau kita lihat dalam kebanyakan tafsir ya, bila Tuhan ya menyebut wa antum ta'lamuna itu ya, itu menunjukkan apa ya, itu menunjukkan bahawa ya hakikatnya orang-orang musyrik ini dalam tafsir Al-Maraghi dan juga tafsir Ibn Kathir ada sebutnya. Saya kongsikan teruslah pada semua. Okey, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui.
Maknanya apa? Maknanya golongan yang kafir, ya, golongan yang kufur, Allah Subhanahu Wa Taala katanya sebenarnya itu ya golongan yang musyrik itu, golongan yang kufur, yang musyrik itu hakikatnya mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahawa hakikatnya yang memberikan nikmat kepada mereka, yang memberikan nikmat kepada mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukannya andada, ya, bukannya sekutu-sekutu yang mereka sembah, ya. Mereka pun tahu, ya, mereka pun tahu bahawa mereka pun tahu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kan kalau mereka itu ya berfikir, ya, mereka itu menggunakan akal fikiran mereka. Kenapa dikatakan mereka tahu? Kalau tengok pada ayat ya, kalau lihat pada ayat Az-Zumar, ya, ayat 3, saya bacakan terjemahan dia, ya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya bahawa orang kafir, golongan kafir itu menyebutnya ayat 3 surah Az-Zumar. Mereka mengatakan apa, ya? Kami tidak menyembah, ya, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah sembahan-sembahan melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, ya, golongan musyrikin, ya, golongan musyrik hakikatnya itu mengetahui, ya, bahawa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu tentang keesaan Tuhan, mereka tahu tentang keesaan Tuhan ni, ya, yang mana bukannya sembahan-sembahan yang mereka sembah itu memberikan rezeki kepada mereka. Ini berdasarkan ayat dikatakan ada kaitan dengan ayat 3 surah Az-Zumar, yang mana terjemahannya, mafhumnya tadi kita ada baca, ya, kami tidak menyembah, maksudnya golongan kafir itu mengatakan, ya, kami tidak menyembah mereka menyembah sembahan-sembahan melainkan, ya, supaya sembahan-sembahan itu mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka tahu tentang keesaan Tuhan, Tuhan ni Maha Esa, ya, Tuhan yang sebenar-benar memberikan rezeki. Cuma mereka menafikan, ya, cuma mereka dikatakan pada tafsir, ya, tidak mahu merenung, tidak mahu berfikir, ya, tidak mahu mengambil, tidak mahu untuk memahami, tidak mahu untuk berfikir mengenainya. Itu sebab kalau kita baca ayat ni, ya, dia ada makna begitu. Janganlah kamu golongan kafir musyrik mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan padahal kamu mengetahui, tahu apa? Tahu Tuhan tu Esa, Tuhan yang beri rezeki, bukannya sekutu yang mereka sembah. Itu yang disebut. Sebab ada diceritakan juga pada ayat 3 surah Az-Zumar. Boleh tanda dia punya nombor ayat yang dapat kita berikan dia punya alaqah, dia punya perkaitan. Ayat 3 surah Az-Zumar. Ya, baik. Tolong tambah juga, saya suka nak kongsi pada tuan-tuan juga, ya. Macam yang kita kata, ya, sebenarnya dalam Quran ini dia ada beberapa kelompok-kelompok ayat. Itu sebab tafsir ni ada nama dia tafsir maudhu'i, tafsir tematik, tafsir yang berdasarkan tema. Maksudnya kan kita akan nampak kalau ibu ayah baca beberapa tafsir-tafsir kan, dia akan berikan tema. Macam contoh, ayat sekian sampai ayat sekian, dia ada tema tertentu. Ada disebut, iaitu daripada ayat 23 sebenarnya. Okay, ayat 23 sampai ayat 24 ni, okay, apa dia punya tema? Temanya tentang, okay, tentang tentangan ataupun rod, ya, tentangan kepada kaum ataupun kepada puak-puak yang ingkar agar mereka itu, ya, dengan mencabar mereka, ya, dengan mencabar mereka menyusun, ya, perkataan, menyusun kata-kata yang serupa, ya, dengan surah terpendek dalam Al-Quran, ya, dengan surah terpendek dalam Al-Quran. Maksudnya ayat 23, ayat 24 ini ada cerita tentang, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya,
menzahirkan tentangan, ya, tentangan kepada golongan kafir, golongan yang musyrik, ya, dengan mencabar, ya, dengan mencabar mereka, ya, mendatangkan ya, kata-kata ataupun mendatangkan speech, mendatangkan ujaran yang sama, semisal kata-kata Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Ini ayat 23, ayat 24, itu fokus dia. Boleh tanda dulu. Okay, insyaAllah minggu depan kita nak habiskan ayat 23, 24 ni lah. Kan, ini dia punya tema. Ya, tentangan kepada golongan kafir musyrik dengan mencabar mereka mendatangkan, ya, faktu, mendatangkan surah, ya, mendatangkan kata-kata yang menyamai, ya, mendatangkan kata-kata yang serupa, ya, kekuatannya, kehebatannya dengan surah, dengan satu surah dalam Al-Quran. Begitu. Ya, baik. Itu yang dapat kita nampaklah awal, ya, tema yang ada dalam ayat 23 dan juga ayat 24. Okey. Baik, kalau kita lihat di awal ayat 23 ni, ya, dimulakan dengan wa'in, ya, wa'in kuntum fi raibin. Baik, sebelum kita bincang jauh, kita pergi satu persatulah dia punya perkataan. Okey. Di awal ini, yang waw di awal ni tadi kita dah bincang dah. Kalau waw yang di awal ayat, apa nama dia? Okey, waw di awal ayat namanya adalah istinaf, kan, awal ayatnya. Okey. Terjemahan dia macam waw ataf juga, kita kata dan lah. Okey, dan. Okey. Kemudian boleh tengok, ya, pada lepas ni ada in. Boleh lihat pada kita punya perbincangan sebelum ni, kita dah ada share, ya, dengan tuan-tuan, kita ada kongsi, ya, bagaimana kita kata ya, bagaimana kita kata ada bezakan antara in, ya, dengan idza, tapi kita tak mahu bincang itu sangat sebab ayat sekarang nak fokus pada ayat 23. Kan, okey, in. Ini apa dia punya maksud? Boleh tak clearkan dulu dia punya makna dengan dia punya nama? Okey, in. Apa maksud in? Apa nama dia? Okey, kita kata dia adalah, okey, in ini adalah kita kata boleh jazam, haraf jazam 2, ya. Jazam, apa maksud in biasanya yang kita biasa jumpa? Jika, okey, jika ataupun sekiranya, ya. Okey, jika ataupun sekiranya. Macam itulah. Okey, kita pun terjemah, ya, jika ataupun sekiranya. Okey. Kuntum. Okey, kuntum. Biasa tak jumpa perkataannya word hujungnya ada tum ni, ya, dalam soal kafirun, kan. Wala ana abidum ma apa? Ma abadatum. Kan, kuntum. Abadatum. Banyak lagi surah-surah yang lain yang ada hujungnya tum. Bila tambahan hujungnya tum ni, dia melibatkan apa? Isim ke fi'il? Boleh tak kita dapatkan jawapan? Okey, alright. Bila pattern yang macam ni, ya, yang tum ni, dia berkaitan apa? Okey, nanti kita boleh lihat, ya, sebenarnya berkaitan madhi. Okey, madhi, sebab madhi ni dia past tense, bentuknya macam mana? Dia ada bentuk tambahan-tambahan di hujung. Kita murajaah kejap, kita ulang-ulang kejap, dia bentuk macam ni. Okey, okey. Jadi bila dia bentuk macam ni tum, kita tahu, kan, tabi'i fi'il ni, fi'il madhi tum, bila hujungnya tum, madhi ada dhamir apa? Dalam ada dhamir antum, kan, ada dhamir antum. Okey. Kamu, ya. Kamu di sini merujuk kepada golongan yang kufur lah, ya, golongan musyrik, golongan kafir. Ya, kamu. Okey. Alright, ya, okey, kamu, antum, okey. Jawapan tuan-tuan kita setakat apa yang saya nampak semuanya tally lah, ya, dengan apa perbincangan kita. Okey. Terima kasih semua. Okey, baik. Kemudian kita nak lihat, ya, kuntum ni, kuntum dia ada kamu, okey. Apa dia punya kata akar dan
adakah kuntum ini madinya dia berbeza dengan madi-madi yang lain, dengan past tense yang lain? Ada mungkin nak kongsi jawapan ke ya sebelum kita nak sharekan kepada tuan-tuan dia punya full, dia punya maksud kan kuntum ni apa kata akar dia adakah dia madi yang normal ke macam mana? Okey, kuntum dia ada antum, fi'il naqis, asal dia kana. Okey, terima kasih. Okey, baik. Jadi itu yang kita nampak ya. Maksudnya kuntum ni yang macam tadi ya disebut betul, kuntum ni asalnya adalah kana. Ya, kana. Sebenarnya yang tuan-tuan yang kita biasa dengar tu kan kun, ya, kun fayakunnya jadilah ya maka terjadilah perkara itu pun sebenarnya asalnya kana. Bila sebut asal ni kita kena faham yang madhi pattern kosong hujung baris atas ada huwa macam tadi yang kita bincang alima kana. Okey, baik, bila kita dapat macam tu kana ni terjemahannya biasanya apa? Ialah ya, adalah, telah. Kadang-kadang dia pun tak perlu kepada terjemahan. Kat sini saya nampak tak berapa sesuai kita nak terjemahkan kuntum tu macam tu. Setakat terjemah antum dah yakfi, dah cukup lah. Okey. Kalau dengar terjemahan yang macam tu kan, adakah itu dia betul-betul menampakkan dia fi'il kan? Sedangkan kita dengar ya terjemahan ialah ya, adalah, telah itu tak betul-betul menampakkan fi'il. Fi'il ni macam tadi kan alima dia fi'il, terjemahan pun fi'il kan kita kata dia mengetahui kan. Ini kerana setakat terjemahan dia ialah adalah begitu dia tak full menampakkan dia fi'il. Maka itu yang dikatakan di samping tu juga kana ni dia fi'il madhi kan. Biasa fi'il kena cari apa? Biasa kata kerja kena tentukan apa lepas tu? Kita mesti tentukan fa'il. Kan tentukan fa'il. Tentukan pelaku. Betul. Kalau masing-masing pun dah tahu kan, kuntum ni ya dia tiada fa'il. Tu sebab namanya dia termasuk dalam bab nasikh ataupun nawasikh sebab dia tukarkan fungsi kata itu tak berapa penting sangat tapi dia kana ini kita kena pegang madhi apa? Madhi naqis. Dia kurang. Kurang ni maknanya kana tu fi'il tapi dia terjemahannya tak menampakkan fi'il satu dan dia tiada fa'il. Biasa fi'il mesti ada fa'il. Kan ni biasa fi'il mesti ada fa'il, pelaku kuntum ni tak ada. Dia kuntum ni tuan-tuan dia tiada. Ya, okey. Baik, terima kasih yang kongsi-kongsi jawapan semua. Saya baca ya respon tuan-tuan tu kita akan tengoklah ya satu persatu. Okey, baik. Lepas tu ya maknanya kuntum ini dia naqis, dia kurang sempurna. Dan kita kena faham ya, bila jumpa kana dengan perubahan-perubahan dia ya, boleh kepada mudhari', boleh kepada amar. Bila situasi macam tu, apa yang kita kena cari setiap kali ada kana dengan dia punya tasrif, perubahan dia. Apa yang kita kena cari? Dua benda. Apa benda tu? Okey, masing-masing faham kan, masing-masing nampak. Okey, isim kana, okey, dia punya subjek dia dengan khabar, kana kan dia punya cerita. Nanti kita nak tentukanlah. Okey, hari ni kita cuba nak revise satu persatu dengan Ibu Ayah semula ya, biar masing-masing boleh nampak. Okey, isim kana ni maksudnya subjek tu. Okey, subjek dia. Lepas tu khabar kana. Dia biasanya adalah apa maksudnya kita kata biasanya memang kita boleh nampak kan. Apa formula isim kana khabar kana, boleh tak mungkin kongsi apa-apa jawapan yang sesuai. Okey. Okey, baik. Alright, bila kita okey, dia
mudah nak camkan, tuan-tuan boleh tanda dia biasa dia punya bentuknya apa? Dia U. Okay, U maksudnya isim kana dia U yang hujung kena marfu dan khabar kana kena A, ya, mansub. Saya tunjukkan satu contoh kod ya untuk kita punya ulang tayang kita pada pada contoh Al-Quran. Okey. Maksudnya dia punya isim kana tu dia kena marfu, khabar kana dia biasanya mansub. Tapi dia depends. Basicnya macam ni. Okey, contohnya apa? Dan saya ambil beberapa contoh lah ya sebelum kita pergi ke depan lagi. Okey. Alright. Contoh daripada Quran sebelum ni dah pernah bincang pada siri yang sebelum ni. Kalau tuan-tuan perasan ya, kalau contoh Quran ni yang kita kata betul-betul nampak lah ya, kita kata betul-betul jelas nampak, dia isim kana khabar kana ni biasa saling sebelah menyebelah. Saya suka nak ambil satu contoh ya, tentang ayat 126 surah An-Nisa. Kita paparkan seketika ayat 126 surah An-Nisa. Okay, lagi satu saya pesan dengan tuan-tuan, tolong share-sharekan ya. Kita punya muhadarah anjuran Hari Qiraat Center ni supaya masing-masing boleh ambil manfaat lah sepanjang kita join kelas online ya. Okey. Ayat 126 ya, mi'ah sita wa ishrun. Kita nak kongsi dia punya bentuk ayat lah. Rasanya ada kat situ kalau tak silap saya. Ayat 126 dia banyak lagi tapi nak ambil contoh yang lebih mudah sikit. Ayat 126 surah An-Nisa. Suratul Nisa. Nisa maksudnya wanita. Okay, Nisa bermaksud wanita. Wanita. Ya? Jamak. Okey. Ayat 126. Okey ni. Okey. Nampak tak di sini ayat 126 ni? Okey. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhitah. Okey, ada kana. Kana. Okey, kana biasa terjemahnya apa? Ialah adalah. Kat sini kita boleh terjemahkan adalah pun bolehlah ya, adalah ke ya. Adalah ya, Allahu bikulli syai'in muhitah. Tadi ingat tak? Bila kana ada, isim kana ada, khabar kana. Mana agak-agak isim kana? Dia punya isim kana tu fokus dia. Mana fokus dia? Biasanya dia sebelah menyebelah aje. Kana, isim kana, khabar kana. Biasa macam tu je. Mana isim kana? Allahu. Itu sebab kalimah Allahu datang marfu. Okey, Allahu. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabarnya? Tadi baru kata Ustaz, isim khabar ni sebelah menyebelah. Mana dia punya khabar? Cari mana yang A dia. Mana? Khabar kana kena A. Mana dia punya A? Okey, baik. Tuan-tuan akan nampak muhita kan muhita. Apa maksud muhita ni? Ya, maha meliputi ya, maha meliputi. Kalau tengok pada terjemahan dia akan terjemahkan dahulu wa kanallahu ya, dan adalah Allah ataupun Allah adalah muhita ya, maha meliputi ya, bikulli syai'in ya, segala sesuatu. Kita cuba tengok. Wallahu a'lam lah, setakat apa saya nampak pada terjemahan saya, dia terjemahkan dahulu ya, maksudnya dia terjemahkan dahulu Allah, lepas tu dia terjemahkan muhita. Sedangkan muhita tu dia kat ujung. Tapi dia terjemahkan sejurus lepas daripada Allah punya terjemah. Cuma tak pastilah tuan-tuan punya terjemahan dia ada tak bentuk macam tu. Dia depend sebab ini bergantung kepada terjemahan juga kan. Tapi kita nak tengok kat sini dia macam mana dia terjemah. Dia macam tu ke ataupun dia ikut kan, ataupun dia terjemahkan Allah, kalimah Allah, lepas tu dia terjemahkan terus tadi khabar kana muhita kan. Okey, yang ini kalau tuan-tuan lihat dia more kepada ini kan, ini dia. Okey, ini dia dia ikutlah, maksudnya kat sini dia ikut terjemahan yang okey. Okey, kejap. Wa kana Allah ini ya. Ini nampak. Ini tak dia akan terjemah ya, nampak kana ki adalah ki Allahu Allah. Okey, nampak tak dia terjemahkan dahulu muhita, maha
maha meliputi. Kenapa dia tak terjemahkan bikulli syai'in dahulu? Tuan-tuannya dengan bi kulli segala, sebab penterjemah tahu. Bila kana ada isim dia Allahu. Apa khabar kana? Kan muhita. That's why bila orang yang belajar bahasa dia tengok terjemahan macam ni dia tahu mana yang maha meliputi, kenapa diawalkan, sebab biasanya standardnya lah dia mesti kana, isim kana, khabar kana, dia punya sunan. Tapi ini ditakhirkan dia punya khabar, adalah sebab dia. Tapi kita tahu kenapa pada terjemahan bahasa Melayu diawalkan, sebab maha meliputi, muhita itu dia khabar kana, ada kena mengena dengan cerita tentang kalimah Allah. Tengok pada ayat 126 surah An-Nisa, jadikan sampel kita. Ya, boleh tuan-tuan, harapnya itu nampak gambaran kita punya murajaah lah ya. Hari ini saya bincang slow sikit sebab ayat tu panjang dan ada part saya nak kena lalukan sebab kita dah 40 kali kita kelas ni. Jadi tajuk tu kalau tuan-tuan lihat kita punya maudhu' tu, kalau kita masukkan pada firis tu kan, pada indeks tu, rasanya dah berpuluh juga tajuk ya, banyak sesi, banyak dah kita bincang. Tapi murajaah kena kita fokus. Kita punya pengulangan tajuk itu keutamaan kita. Sebab kita belajar lifelong learning ni, tu dia punya main ataupun itu kita punya asas kita. Ya, tambah tajuk yang asas pun akan kita lalukan. Ya, okey, baik. Itu contoh tadi ya, 126 surah An-Nisa. Sekarang ni kita nak tahu ya, orang mungkin akan masing-masing carilah kan ya, orang mungkin akan masing-masing kita nak tahu kan. Okey, ustaz dah bincang-bincang macam ni, kita pun tengokkan ada kuntum fi raibin, nanti nak cari mana isim kana, mana khabar kana. Yang ini agak mencabar sebab kenapa? Sekali pandang tuan-tuan nampak tak ada tak dia punya u, ada tak dia punya a. Ini dia agak mendalam lah. Kalau tadi tu yang sampel yang standardnya macam tu. Quran kan bahasa Arab dia punya bentuk tu dia boleh bermacam-macam. Jadi ada cara lain nak kenal isim kana dan ada syarat tambahan berkaitan dengan khabar kana. Ini kena perhati betul-betul. Sebelum tu nak bincang sikit dulu, kita lajakkan sampai abdina ni boleh tak? Lepas tu nanti kita patah balik nak cari isim kana, khabar kana. Sambil-sambil tu boleh fikir-fikir. Mana isim kana dia? Tadi senang juga nampak. Mana khabar kana dia? Tolong tengok-tengoklah. Dah pernah bincang juga sebelum ni. Cuma tak begitu mendalam lah. Okey, kita lalu dulu. Kuntum ni kita terjemahkannya wa in kuntum. Okey. Dan in tu kita boleh kata jika. Okey, jika. Ini tolong tambahnya. Dia jazam 2. Lagi satu in itu adalah kita kata syarat. Syarat. Dia syarat ataupun syartiyah. Syarat ni maksudnya tergantung. Kalau dengarkan kita sebut jika mereka datang ke kelas, ada tak dia ada unsur tergantung kan ya. Sekiranya engkau menerima hadiah berkenaan, so apa dia punya jawab kan, apa dia punya pelengkap dia. Jadi ada benda macam tu ada pada ayat 23 ni. Kena tambah in jazam 2 dan juga syarat shin raqa, syarat. Jazam 2 satu nama dia plus dia syarat. Nota saya ada tambah. Nanti kalau tuan-tuan berminat nak dapatkan boleh maklum pada kita lah. Okey, baik. Itu itu dah bincang. Lepas tu nak bincang tentang apa tadi, dia punya sambungan lah. Kita kata fi raibin ni. Okey, fi boleh tak cuba lagi kita lihat, tolong tengok dia punya nama dengan maksud. Apa nama fi ni? Jar. Okey, jar. Apa makna fi? Tuan-tuan, biasa yang kita jumpa. Okey, di ataupun dalam, di dalam, pada. Kan ini kita terjemahkan dalam lah ya. Dan jika kuntum ya, kamu semua golongan yang kufur, golongan yang musyrik dalam. Okey, dalam.
raibin. Biasa tak dengar perkataan raibin. Dalam soal Baqarah pun ada kan ayat 2 kan ya, tapi itu raiba. Okey, raiba kan. Okey, raiba. Okey. Alright, ni saya tunjukkan pada tuan-tuannya, ini raiba. Okey, ini raiba. Kita punya kalimah raibin. Kenapa dia baris bawah ni? Apa sebab? Ingat lagi ke? Kenapa? Sebab datang lepas daripada jar. Kan? Fi. Ya. Okey. Jar, apa makna jar? Boleh ulang tak dengan kita tuan-tuan? Ma ma'nal jar? Jar bermaksud baris bawah. Fungsinya apa? Membaris bawahkan ataupun memajrurkan isim raibin. Ya, raibin tu dia tanwin sebab tak ada alif lam, so kena tanwin. Dan dia, kita kata dia ada baris bawah sebab dia pengaruh daripada yang haraf jar lah. Ya, dia pengaruh daripada jar. Okey, yang fi itu. Okey, ni masing-masing dapat saya tahu. Okey, raibin ni maknanya apa? Raibin ini dia sama dengan makna raiba ni. Dia maknanya keraguan, ya, keraguan, ragu, ya, itu dia punya maksud lah. Okey, baik. Raibin ni dia masdar, ya, tuan-tuan, dia masdar. Dia masdar daripada raba, ya. Ni saya bincang umum je. Selebihnya nanti boleh tengok pada nota lah, ya. Okay, raba. Okay. Saya tunjukkan kenapa saya kata macam tu. Okay, raba tu maksudnya berasa ragu, ya, berasa was-was, ya, berasa ragu-ragu ni. Raba yaribu, raba dia raba ya, dia raba yaribu. Ya, ni. Raba yaribu. Boleh tak jangan tengok yang atas ni, tengok yang bawah ni. Roba yaribu. Nampak tanya ada raiban? Itu masdar. Fa'lun. Keraguan. Ni roba. Katakah? Ujung baris atas ada wa. Kena selalu ulang macam tu. Baru kita ni nampak apa yang kita belajar. Kalau kita tak cuba, kalau kita tak praktis, kalau tuan-tuan tak praktis, kita tak boleh explore lebih. Kita tersekat je, kita dapat tapi kita tak cuba praktikal, tak berkembang lah kan. Kita tak boleh uji sejauh mana kita faham. Jadi kena cuba sikit sebanyak. Okey, baik. Raba, ya. Okey, itu masdar. Saya cerita tentang masdar. Masdar ni terbitan macam pemulihan daripada pulih. Melayu pun ada. Pukulan daripada pukul. Fahamkan raibin tu ada ra, ya, ada ra, ada ba, akar dia raba. Keraguan raibin daripada raba, ragu. Itu contoh yang ada lah. Sebab biasanya masdar ni tengah-tengah dia baris mati. Kan macam contohnya, ya, raibin, ya, zar'un, tanaman. Apa lagi contohnya, kita kata nafkun, ya, nafkah, ni contoh dia. Itu contoh bentuk-bentuk masdar lah. Masdar ni dia banyak lagi tapi kita nanti ada waktu kita boleh lalukan insya-Allah pada sesi akan datang. Okey. Mimma, kita bincang seterusnya, ya, mimma ni, ya, mimma. Mimma tu boleh tak pecahkan dia berapa sebenarnya? Ya, dia min dengan ma. Min dengan ma, kan. Min haraf apa nama? Okey, min haraf jar, ya, daripada. Okey, ma, setakat apa yang kita belajar ma ni dia ada 4 tau, ya tuan-tuan. Dia ada 4. Saya tunjukkan, bukan nak bincang banyak sangat pun, tapi nak tunjuk dia punya bentuk. Setakat apa yang kita lalulah selama 40 sesi ni, ya, kalau kita lihat dia ada 4 ma. So itu yang memang mencabarlah belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Al-Quran, melibatkan terjemahan pula, kata Quran pula, memang lagi banyaklah kita akan jumpa kan dia punya
dia punya bentuk tu. Okey, satu ma dia ma yang dia ada ma yang satu ma saya tunjuk ya, ma dia ada ma yang mausul. Okey, dia ada ma mausul. Okey, ma mausul ni satu. Okey, dia ada ma mausul. Okey, apa yang kemudian dia ada ma yang istifham ni untuk bertanya, yang kita biasa dengan ma ismuka kan, apa apa nama kamu al-qari'ah, mal qari'ah, ma tu kan apakah ma istifham ni biasa dia kat awal-awal ayat ya. Okey, lepas tu kita jumpa ada juga ma yang untuk maksudnya menafikan menidakkan, macam contoh kita sebut ma hadartu ya, ma katabtu ya, aku tidak menulis, aku tidak hadir, begitulah ya ma. Okey, baik ma ya. Kemudian kemudian kita jumpa juga ma yang keempat, iaitu ma jazam 2. Kan ma jazam 2 ya, iaitu apa jua. Okey, apa jua. Okey, baik. Dia ada 4 ma. Okey. Itu antara kita kata ma yang biasa kita jumpalah dalam Quran. Ni ada 4 tadi ma, apa yang, apa, tidak. Tapi setiap satu tu dia ada dia punya teknik lah. Cuma saya ada kongsi, saya tak pastilah dengan dalam nota ni kita ada share tak pada tuan-tuannya. Sebenarnya dia bukanlah kita kata boleh masuk macam tu setiap kali, dia depends jugalah, tapi kebanyakannya boleh lah macam tu. Dia depends kepada ayat juga, dia depends kepada konteks ayat jugalah sebenarnya. Ni ada pada rumus kita masukkan ya, sebab boleh tak fokus pada ma ni kan. Okey, ma ni dia ada di tengah-tengah ayat kan, ada di tengah-tengah ayat, so tuan-tuan ambil yang ma mausul je dah cukup. Kan sebab dia tengah ayatnya, apa yang dia ada yang mausul ni dia kait, dia kait, dia mesti ada yang allazi ke termasuk ma, sebab ma ni dia kat tengah ayat kan, tu yang kita kata apa yang lah daripada apa yang. Tapi ma ni apa yang ni maksudnya adalah Al-Quran ya, Al-Quran, kitab Al-Quran. Tafsir dia kata macam tu, ma mausul apa yang sebab kat tengah, tapi maknanya kitab Al-Quran. Allah kata kepada golongan musyrik ni, jika kamu semua berada dalam keraguan mimma daripada apa yang, ataupun kita kata dengan pun boleh, dengan apa yang, iaitu Al-Quran dengan apa yang, yakni Al-Quran yang nazalna ala abdina. Okey, baik. Ma mausud. Okey, terima kasih yang kongsi-kongsi jawapan tuan-tuan semua. Menambahkan aktiviti kelas muhadarah asas i'rab kita lah ya. Okey, syukran lakum. Dan jika kamu semua golongan kafir berada dalam keraguan mimma tu daripada apa yang, tapi tak sesuai, kita terjemahkanlah dengan apa yang, ataupun dengan apa yang tu kita kata Al-Quran lah dengan kitab Al-Quran ma tu apa yang Al-Quran. Tafsir sebut macam tu. Sebenarnya Al-Quran dengan Al-Quran yang ataupun kitab Al-Quran yang nazalna nazalna. Okey, tolong fikir-fikir kan tadi nak fikir isim kana lagi, nak fikir khabar kana lagi, macam-macam soalannya kan. Okey, baik. Nazalna. Okey, nazalna ni satu biasa tak dengar perkataan nazalna ni Yang biasa kita dengar itu adalah kalimah nuzul kan, turun. Kalau Ibu Ayah tengok pada ayat yang minggu lepas, saya tak berapa sangat rasanya ayat yang minggu lepas. Okey, ayat yang minggu lepas ataupun ayat-ayat yang sebelum ni, ayat 23, okey. Ayat yang sebelum ni kalimah anzala kalimah anzala. Nanti kita boleh share lah apa bezakan anzala
dengan nazalna ni. Ayat 22 minggu lepas anzala. Boleh tengok pada Quran balik, ya, menurunkan, ini nazalna. Okey. Itu nantilah kita boleh bincang insya-Allah pada muhadarah sesi akan datang insya-Allah. Nazalna ni ada tambah apa kat ujung, boleh kongsi tak? Dia ada tambah na kan? Ada tambah na di hujung. Tambahan di hujung fi'il apa? Okey, madhi past tense macam tum. Kalau tum ada antum, tuna ada antuna dalam. Kalau madhi hujung na, ya. Madhi hujung na. Macam contoh nazalna ni lah. Ada fi'il madhi yang dhamir apa? Okey, dhamir nahnu. Kan nahnu. Okey, nahnu ya. Okey. Apa kata akar dia? Apa kata akar dia? Nak faham kata akar macam mana? Buangkan tambahan. Mana yang tambahan pada word tu? Na ya, na. Jangan nampak nazal itu satu, ya, nazal satu, na satu. Tak. Na tu dia pattern. Na tu dia memang wazan kata tu macam tu. Maksudnya ada orang dia nampak, ya, dia nampak nazal itu satu, na dia faham kami betul, tapi bukan pada perkataan ni tuan-tuan, sebab nazalna ni dia memang satu. Kenapa kita kata satu? Sebab na tu dia pattern, na tu dia wazan kat ujung. Kan ada madhi, okey, madhi hujungnya, madhi kan tambah hujung. Okey, madhi dia tambah hujung, dia ada na di hujung ni. Okey, dia ada na di hujung ni. So na ni dia bukannya macam kita kata nazal satu, ya. Na satu. Tak, dia memang satu perkataan yang ada kita kata pattern dia ataupun dia punya shape dia, ada na di hujung, ada nahnu dalam dia, kami. Yang dua tu bila? Okey, tu nanti kita ulaslah, tapi ni dulu. Okey, nazalna. Okey, maknanya apa? Kami. Okey, kami Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akar dia tadi? Nazala. Jangan lupa tambahkan apa? Zai dia kan, zai, zai, ya, nazala, ya, ada zai di tengah-tengah. Kena ingat balik, kena review balik, kita ada bagi tahu. Kalau kata akar kan, ya, tuan-tuan jumpa ni, kita buang-buang ustaz, kita nampak tengah-tengah ada sabdu kan, macam allama, ya, mengajarkan, ya. Jelas sebab muallim guru, orang yang mengajar. Kalau alama tu mengajarkan, kalau word kan kata akar, tengah-tengah sabdu. Sabdu ni maksudnya apa? Dia berkaitan dengan yang wazan, okey, yang ada tengok modul, boleh tengok modul, wazan nombor. Dia sabdu tu kan macam nombor 3 kan, sabdu tu macam 3 macam tu. So nombor 3 yang ini. Kerana akar untuk nazalna, ya, nazala ini berdasarkan, ya, wazan yang nombor 3 fa'ala. Kan fa'ala dapatlah nazala, apa-apa perkataan, apa-apa word fi'il, ya, yang dia punya pattern dia adalah ataupun wazan dia fa'ala, macam allama, ya, macam karrama, ya, macam allama, macam karrama dan yang seumpamanya, dia mesti ada tambahan imbuhan apa? Biasanya dia ada dengan kan. Okey, dengan kan. Biasanya lah. Okey, biasanya ada dengan kan. Okey, dot kan macam tu. Okey. Contoh dia, kita tak payah ambil jauh-jauh. Saya ambil satu contoh dalam ayat soal Baqarah juga, tapi kita tak lalu lagi dia punya ayat. Okey. Allama, ada ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya, Allah yang mengajarkan Adam, ya, nama-nama, ya, nama-nama ke semuanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan ayat 31. Kita tak lalu lagi dengan tuan-tuan, tapi kita boleh tengok pada Quran, ya, ayat 31 surah Al-Baqarah, di mana ayat 31 itu ada menggunakan perkataan kata akar, tengah-tengahnya sabdu. Tengok pada terjemahan balik. Ni, ya, saya tunjuk contoh. Rasanya kena tunjuk contoh lah, ya. Sebab kalau tuan-tuan perasan, kalau kelas kita ni lah saya bincang
slow sikit sebab kita sesi pun banyak, tapi kita nak tunjuk yang penting tu apa? Ulang tengok contoh. Ulang tengok contoh. Contoh Quran punya word. Al-kalimah Qurannya. Ni kan allama. Nampak? Ya, allama. Bunyinya apa? Fa'ala. Kan fa'ala. Okey. Nombor 3 ada me dengan kan. Ni kita pun fahamlah ya. Kita pun nampak. Ini dia punya bentuknya macam cakap Melayu iaitu muallim, mengajar, tapi alama ni ada kata me dengan kan. Kan ya? Ada kata me dengan kan. Ini kata ka, alama, kata ka. Ujung baris atas ada huwa, ya, dia tu Allah, telah past tense, ya, mengajarkan. Boleh tak sampel-sampel macam ni tuan-tuan ambil jadi kita punya rujukan. Kita punya marajik kita. Kita punya marajik, idhafi lah kita punya rujukan tambahan. Tengok pada terjemahan. Bila yang ada bahasa, dia akan nampak kenapa dia macam tu. Kenapa ada dia, ya. Okay? Kenapa dia ada dia, Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kenapa ada me dengan kan. Nak cerita benda-benda macam ni, semua kita kena lalu dulu yang asas-asas. Kena ulang banyak, baru nampak. That's why terjemahan macam ni, terjemahan panjang macam ni, nak baca setakat nak baca boleh. Tapi untuk belajar yang ini saya tak galakkan. Tuan-tuan akan ada apa yang harfiah. Dia tunjuk. Alama. Ada huwa dia Allah. Ada telah madhi. Ada mengajarkan, mendengarkan. Bukanlah semua fi'il yang ada sabdu tu ada mendengarkan. Tapi kebiasaannya. Why not kita ambil yang kebiasaannya? Kan sebab terjemahan nampak macam tu, kita ambil lah. Kan, okey. Tu ulang-ulang asas yang tuan-tuan pun dah tahu. Saya setakat mengulang je. Kan, okey. Baik. Nazalah. Okey. Ada tak, biasa tak dengan nazalah? Nuzul. Kan, ya, nuzul. Okey, nuzul ni kita kata nuzul, turun lah, ya. Turun, maksudnya apa? Okey, dia ada makna, dikata ustaz ada ikut wazan 3, fa'ala ada me dengan kan. Okey, me dengan kan. Macam tu. Okey, me dengan kan. Jadi apa maksud nazalna? Nazalna ka? Okey, kami Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan ataupun turunkan pun sesuailah sebab nak sesuaikan dengan ayat tu kan, ya. Wa in kuntum fi raibin, kita ambil balik terjemahan yang sedia ada tadi untuk kita masukkan. Okey, saya mungkin stop 9.15 macam tu. Lagi 15 minit kita bagi waktu untuk tuan-tuan tanyakan soalan. Saya stop 9.15. Boleh standby soalan. Ya, apa-apa nak tanyalah. Kalau boleh tanya tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran yang tuan-tuan mungkin kurang jelas sepanjang kita belajar through Harish Qiraat Center ni. Okey, baik. Balik kepada tadi nazalna, ya, dalam keraguan dengan Al-Quran, ya, yang nazalna kami Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah turunkan, ya, telah turunkan ke atas siapa, ya? Ala, kan, ala haraf jar, ya, ke atas abdina. Abdina ni berapa kata yang word abdina ni? Okey, abdina ni dia ada dua kan. Okey, dia ada dua. Okey, abdina dia ada dua. Okey, satu abdi. Okey, Melayu biasa dengar perkataan abdi ni, ya. Hamba abdi, kan maksudnya hamba. Melayu dah sebut hamba. Lepas tu sebut abdi lagi. Kan abdi ni memang ada hamba. Maksudnya hamba memang betul-betul hamba lah. Kan abdi maksudnya hamba. Okey, hamba kami. Nah, kan. Jangan lupa abdi ni dia baris bawah. Kenapa? Sebab ala abdi tu dia alif lam tak ada, tanwin tak ada. Nak jadi apa tu? Okey, perkataannya nak jadi mudhaf. Kan? Hamba siapa? Hamba ya, hamba kami. Kan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad. Allah kata kepada golongan kafir, orang kafir musyrik ni tuan-tuan, terutamanya siapa? Dia hidup pada zaman Rasul itulah, ya, yang menentang dakwah Nabi. Ya, sebenarnya Allah kata, wa in kuntum fi raibin
fi raibi mimma nazzalna ala abdina, ya, jika kamu semua ni golongan kafir, ya, yang golongan musyrik yang menentang rasulnya berada dalam keraguan, maksudnya ragu dengan Al-Quran, ragu dengan kitab Al-Quran yang telah kami turunkan, ya, ke atas hamba kami Nabi Muhammad, dan ada faktu bi syuratin min mithli. Saya nak bincang sampai hujung ni boleh, tapi kita pelan-pelan lah. Ya, tuan-tuan, sebab ini banyak lagi ni ada punya bab yang kita nak kena lalu. Nanti kita tak nampak. Jadi bila saya bincang macam ni, harapnya dapat. Yang penting tu bila tuan-tuan ikut kita punya kelas, saya tekankan apa? Kita punya revision, kita mengulang tu penting. Saya mengulang, tuan-tuan pun mengulang. Sebab kita ni tak ada exam, kita tak ada apa-apa yang jadi kita punya mikias, jadi kita punya ukur, kayu ukur. Sejauh mana kita dah kuasai, tak bincang pola ayat, fa'il, isim kana, khabar kana. Kalau tuan-tuan susun tajuk tu, saya tengok-tengok dah hampir ke 30 ke 40 tajuk. Sebenarnya kita lah 41 sesi ni. Tengok balik bab mana yang kita dah boleh nampak dah. Bab mana yang kita masih lagi kita kabur, ulang, tengok video, tengok nota. Ya, okey, baik. Sampai Abdina. Tadi punya soalan tak bincang lagi tadi. Ada 2 soalan saya nak letakkan. Saya stop sampai Abdina dulu. Itu pun tergantung, tak apalah. Okey, 1. Nazalna, apa maksud nazalna? Kami telah turunkan. Nak tanya sikit, ada tak beza? Okey, dia ada tak beza dengan kita kata ya, dengan nazalana. Ini nak main word game sikit. Dulu masa 2012, masa saya baru first or second month macam tu, sampai kat Jordan, sambung BA degree saya di Jordan. Tuan-tuan, sebelum nak masuk kuliah tu, pelajar wafi, foreigners student ni, dia kena ambil exam. So saya ingat lagi ada bentuk-bentuk perkataan macam ni. Dia tanya pada pelajar, dia nak tengok pelajar ni boleh beza tak, dia bagikan contohkan perkataan tu lebih kurang, tapi saya bagikan contoh macam ni. Kita tanya pada tuan-tuan, ada tak beza makna terjemahan bentuk perkataan kalau kita sebut nazalna dengan nazalana, dia punya maksud lain tak? Fa'il MB dia ada tak? Mana yang lengkap, mana yang tak lengkapkan, mana yang kita kata dia satu perkataan dan seumpamanya. Okey, nazalna tadi kita dah bincang. Okey, kita selesaikan dulu lah yang nazalna ni. Yang tadi nazalna, okey, dia turunkan, betul? Fi'il. Okey, turunkan. Apa dia punya, kita kata dia punya fa'il dia? Okey, fa'il dia kita tahu, ya, fa'il ni adalah biasanya dia ada 2 bentuk. Kan biasa ada 2 bentuk, tetapi sekarang ni kita kata dia bukanlah yang bentuk yang isim yang marfu, tidak, sebab dia bukannya dhamir huwa, bukannya dhamir hiya. Ini yang kita sebut pada formula ataupun pada modul yang kita sharekan sebelum ni. Okey, saya kena stop dengan tuan-tuan 9 suku. Tak nak lah. Ya, apa-apa kita hold dulu. Sebab nak kena buka juga untuk soal jawab di hujung, supaya saya dapat sikit lah, ya, nak tengok kod-kod ada, ya, mungkin soalan tuan-tuan yang kita perlu jawab dan manfaatnya tu pun kawan-kawan lain insya-Allah, ya, boleh ambil juga nanti. Okey, mana tadi ni bukan nak bincang ni, nak bincang yang fa'il tu kejap. Fa'il tu saya tambah kat sini. Sini. Okey, kita kata dia 2. Kan dia biasa 2 bentuk. Fa'il tu kalau bentuk isim marfu, kata nama yang hujung dhammah. Kalau fi'il tu ada huwa, ya, ada huwa ataupun hiya. Ya, ada huwa ataupun hiya. Tapi kita kata nazalna ni dia tak ada huwa, ya, dia tak ada hiya. Jadi dia bukan huwa, dia bukan hiya. So kita kata dia fa'il ni adalah yang kedua punya teknik lah, iaitu apa? Iaitu dia yang simple dhamir tersembunyi, kan? Dhamir yang tersembunyi. Okey, dhamir yang tersembunyi. Untuk nota,
nak dapatkan nota, tuan-tuan kena tengok ada mesej. Biasa saya akan forward tu, dalam mesej tu ada nombor saya, so boleh WhatsApp saya. Nanti kita akan respon dengan tuan-tuan lah, ya. Okey. Apa tadi yang saya cerita? Okey, dhamir, maaf, dhamir tersembunyi. Ya, dhamir tersembunyi. Ni. Apa dhamir yang tersembunyi dalam nazalna tu, tuan-tuan? Dhamir yang mustatirnya dhamir, dhamir nahnu kan, kami. Ya. Yang belajar dia nampak nazalna tu dia came up dengan nahnu kan, kami. Siapa yang turunkan? Ialah Allah. Apa fa'il dia? Nahnu, kami yang ada dalam nazalna. Okey. Soalannya, tadi punya soalannya yang isim kana khabar kana, itu nanti kita bincanglah ya dengan tuan-tuan. Jadi nota tu saya akan tulis yang ringkas tapi memudahkan tuan-tuan bacalah. Okey, tapi kalau boleh saya pesan juga yang terlepas mungkin ikut live kena tengok kita punya recording yang lepas-lepas. Rakaman tengok pada YouTube dengan FB. Ya, okey, baik. Ada tak beza dengan nazalana? Nak bincanglah sikit. Ada waktu sikit lagi saya nak bincang ni je. Nazalana ni. Okey. Beza tak dengan nazalna? Okey, ada beza kan? Kenapa? Okey. Kalau kita kata, okey, kalau kita kata yang nazalana ni, apa beza dengan nazalna? Dia satu, kalau nazalna tu dia satu perkataan, okey. Lamnya baris mati, dia ada na kami, fa'il, maf'ulun bih tak bincang. Dan dia setakat itulah kan kami turunkan, kami telah menurunkan. Tapi nazalana, nak nampak sikit, sebenarnya apa? Apa beza dia? Pada lam ni, betul tak? Okey, pada lam ni. Biasa orang tak perasan, dia nampak nazala samalah kot. Pasal dua-dua tu dia Madinah, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Kalau kita kata nazalna, dia satu perkataan, satu kalimah. Kalau na di ujung tu, sebelumnya ada terima baris mati. Kan macam apa? Macam yang kita bincang macam kita bincang minggu lepas, ada perkataan ja'alna, kan, ja'alna. Itu satu. Maknanya perkataan yang macam ni, kalau kita bincang sikit, ini saya bincang luas sikit lah, ya. Okey, ini contohnya kalau tuan-tuan jumpa kan, ni word, okey, dia word lah macam satu, macam word kan, dia ada na, sebelumnya dia baris mati, okey, sebelumnya baris mati, itu pun boleh kata satu, kan, macam nazalna, macam ja'alna yang minggu lepas kan, satu. Takkan nak kata nazalana ni satu. Itu maksud saya. Kan dia sebenarnya dua. Ini baru dua. Kan ini baru dua. Kan okey, ini baru dua. Okey. Baik. Dua. Okey. Dua. Bila kata dua, bila ada dua perkataan, makna pun beza. Ini boleh pecahkan pula yang perkataan bawah, ialah boleh pecah. Sebab lam tu kita nampak dia baris atas. Kalau lamnya baris mati, ada na kat ujung, sebelumnya ada baris mati, itu satu. Nazalna, ja'alna, kami. Nazalana, dia dua. Faham tak? Tuan-tuan, nampak tak? Sebab nazala satu. Ada ke nazala? Tadi baru bincang dengan tuan-tuan kan, kata akan nazala. Type nazala, jumpalah. Satu ada nazala yang dia 3 huruf je, yang dia tengah-tengah tak ada sabdu. Ada macam ni, turun. Ini turun. Benda tu turun, hujan turun kan. Nazalal mataru. Kalau menurunkan, tambah sabdu. It takes time lah. Kalau nak bincang-bincang macam ni, sekali belajar nak dapat semua, bagi saya itu agak sukar lah tuan-tuan. Sebab tajuknya terlalu banyak. Ni berani saya kata, that's why kita sampai sesi 40 pun ayat baru naik pada ayat 23, ayat 23, 24 macam tu kan. Surah Al-Baqarah lagi. Jadi maksudnya banyak lagi tajuk-tajuk yang nak kena kita lalukan. Ini yang saya kata ni, nazala. Ini menurunkan. Bezakan turun, nazala,
menurunkan, macam tu. Ini menurunkan. Boleh kata satu, maksudnya bila sebut nazalana, ya, nazalana kat sini, okay, dia dua. Satu nazala, maksud nazala, dia kan ada huaya, dia telah menurunkan siapa? Menurunkan kami. Kan lain dia punya makna. Nazalna ni, kalau nazalna kita nampak satu kan, kami turunkan. Okey. Kalau yang nazalana dia dua, dia Allah, dia umumlah dia telah menurunkan siapa? Menurunkan kami. Kalau nazalana, hanya dengan apa? Hanya dengan nazalana, satu lam baris mati, kami telah menurunkan. Satu lam baris atas, dia, nazala tu ada huwa, dia telah menurunkan kami. Ini kena nampak. Quran punya bentuk macam tu. That's why, tuan-tuan boleh bayang tak? Quran ni zaman awal kan, sebelum maksudnya sebelum ada baris tu, dia kosong macam ni. Dia kosong macam ni. Ya. Macam mana kita nak bacakan? Macam-macam baris boleh. Ya. Jadi bila ada baris, memudahkan al-qari'in, memudahkan kita untuk membaca. Ya. Jadi adanya tafsir, adanya apa? Kita kata tafsiran yang memberikan kefahaman kepada kita tentang bentuk perkataan tu. Baik. Ini pun saya dah terlajak. Kita nak buka waktu, kita nak buka Kak Fin untuk soal jawab sekarang. Yang isim kana, khabar kana, saya stop. Nanti tuan-tuan boleh cuba tengok minggu depan punya sesi, insya-Allah taala kita bincang. Okey, isim kana, khabar kana tu, lepas tu kita akan cerita tentang faktu sampai sadiqin lah. Nota saya tulis yang ringkas. Yang penting tuan-tuan saya pesan kena ikut kita punya rakaman. Bila ikut rakaman, tengok nota, cantik. Dia akan nampaklah mana part yang kita bincang. Tapi paling penting kena dengar, kena tengok. Kena tengok kita punya perbincangan. Okey, baik. Kita ada baki lebih kurang dalam 8 ke 9 minit. Sebelum kita habis ni, kita buka sebarang soalan pada tuan-tuan. Ya, okey. Okey. Ada apa-apa tak nak tanya? Saya hold dulu ya tadi punya perbincangan. Kita nak buka soal jawab dengan tuan-tuan kalau ada lah. Itu kita stop sampai ayat Abdina tu ya. Jika kamu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami turunkan, Allah kata apa ya? Faktu bisurah. Sebenarnya nak kata di situ, ayat ni sebenarnya nak cerita tentang orang kafir ni. Allah kata kalau orang kafir tu ragu dengan Al-Quran, Allah suruh buat satu ayat ataupun buat surah yang serupa dengan Quran, serupa surah yang ada dalam Quran. Ya, nescaya kamu tidak akan mampu. Ya, kamu tidak akan berkemampuan. Hatta ada tafsir kata bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mencabar golongan kafir ini yang mana mereka ragu, kalau mereka ragu, kalau mereka tak yakin, mereka ragu, was-was dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka datangkanlah. Allah mencabar, maka datangkan kata-kata ataupun maka datangkan ayat ataupun kata-kata yang serupa dengan surah dalam Al-Quran. Nescaya tidak akan mampu. Dalam ayat yang lain pun ada disebut juga sebegitu kan. Tidak akan mampu, akan nampak perbezaan yang sangat ketara. Sebab kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni, macam yang tuan-tuan pun tahu, setiap perkataan ni ada dia punya i'jaz kan. I'jaz terutama daripada i'jaz bayanilah, daripada sudut kehebatan bahasa dia. Kan bayangkan sebelumnya kita bincang pun iza pun ada beza, maka apatah lagi kalau Allah mencabar. Sebenarnya bila Allah mencabar tu sebenarnya nak menunjukkan apa? Bahawa menentang apa? Menentang sikap golongan kafir itu yang
Ya, yang was-was, yang ragu, yang menolak Al-Quran, sebenarnya menentang sikap golongan kafir tu. Dah tak mampu, was-was, tetapi apa dikatakan, tidak akan mampu mendatangkan yang serupa Quran, tetapi meragukan Al-Quran, menolak Al-Quran. Itu sebenarnya makna yang Allah nak kata di sini. Tak mampu manusia datangkan semisal Quran. Tapi orang kafir masih lagi nak menolak, masih lagi ragu dengan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Sedangkan Allah kata, zalikal kitabul la raiba fi, kan Quran ni tak ada sebarang keraguan padanya. Okey. Ada apa-apa tak tuan-tuan? Sebenarnya nak buka untuk soalan sebenarnya. Ya. Ada apa-apa tak yang tuan-tuan nak tanya ke, ya? Sebelum kita tamatkan kelas kita pada malam ni, saya bincang itu je dulu. Okay. Silakan. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh raise hand, boleh open microphone untuk kita bincang. Okay. Jika ada soalan boleh buka mic ya. Okey, betul tu Kafin. Kalau ada apa-apa soalan, tolong di open mic tu untuk kita boleh respon lah soalan tuan-tuan. Kita stop sampai Abina tu dulu. Saya rasa tu pun kira cukup lah dulu. Okey. Ada apa-apa ke yang nak tanya? Silakan Haji Rashid dengan soalan. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merujuk kepada An-Nisa ayat 127. Bawah sikit daripada ayat 126. Okey. Alright. Soalan saya, dia inna dengan kana tu dekat-dekat. Inna dengan kana dia dekat-dekat. Ujung ayat tu berbunyi fa innallaha kana bihi alima. Okey, alright. Okey. So, soalan saya yang inna tu dia punya isim inna ada, Allah. Okey. Tapi khabar inna tak ada Ustaz. Okey, khabar innanya begini, Haji Rashid boleh ambil. Khabar ni kita kena faham. Khabar ni dia boleh banyak bentuk. Dia ada bentuk satu perkataan, dia ada bentuk ayat, jumlah. Khabar ini sekarang sebenarnya daripada kana ni, kana sampai kita boleh kata alima ni lah. Khabar ni, kalau khabar ina dia kan u macam tu. Itu satu bentuk. Itu satu bentuk. Ada khabar dia bentuk ayat. Khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah. Kalau Haji Rashid tanya, ayat ni dia punya khabarnya adalah dia bentuk ayat. Kana bihi alima. Ada tafsir dikata kana itu dia fi'il. So kita kata dia sebenarnya khabar khabar ina dia. Jadi khabar inanya tu sebenarnya tak nampak dia punya u, sebab ina tu nampak dia punya u kalau khabar inanya satu perkataan isim. Sekarang bukan, dia khabarnya bentuk ayat, iaitu kana bihi alima. Apa cerita untuk Allah? Ceritanya adalah Maha mengetahui tentang perkara itu. Kana bihi alima. Itu cerita dia. Maka khabar inanya, untuk maklum Haji Rashid, saya ulang lagi, dia bentuk ayat sebab khabar ni umum. Khabar mubtada ke, khabar kana ke, khabar ina, dia boleh 4 bentuk. Dia boleh bentuk satu word isim, kalau tak dia bentuk ayat, jumlah ismiyah ke, jumlah fi'liyah ke, syibih jumlah ke, mana-mana khabar. Ini khabar inanya bentuk ayat, jumlah fi'liyah, iaitu kana bihi alima. Apa cerita tentang Allah? Allah itu adalah Maha mengetahui tentang perkara itu. Kana bihi alima. Macam tu. So yang kana tu, yang bihi tu boleh kita panggil dia isim kana ke? Okey, dia punya isim kananya dalam kana tu, Haji Rashid sebenarnya. Sebab isim kana ni, kita tahu tadi isim kana dia u kan, dia u. Macam tadi kita kata kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Kenapa? Sebab dia bergantung kepada perkataan. Sebenarnya isim kana ni dia ada 2 bentuk. Isim kana ni dia macam
kita fahamkan isim kana ni dia macam cara mencari fa'il juga, pelaku. Dia boleh sama ada kana tu isim marfu'. Kalau tak ada isim kananya, ambil yang dalam tu, ambil yang dalam dia. Jadi kana ni sekarang ni, biasanya kana ni, kalau tanya isim kana ni yang mana, sepatutnya tak ada, ambil yang dalam. Dhamir tersembunyi. Sebab cara cari isim kana sebenarnya macam cara cari fa'il. Kalau kita perasan, kalau fa'il tu ada wahia, dia isim marfu'. Memanglah kana ni ada huwa. Tapi isim marfu' tu tak ada. Bila tak ada, ambil yang mudah, ambil dalam tu terus. Dhamir dalam tu. Akan jadi isim kana dia. Khabar kana tak ada masalah kot. Nampak? Ya, okey. Alimah Ustaz. Betul. Jelas? Syukran Ustaz. Afwan. Okey, afwan lakum. Okey. Ada mungkin satu lagi soalan ke tuan-tuan sebelum kita tamat sesi kita? Itu tadi soalan Haji Rashid tadi tu boleh boleh tuan-tuan guna untuk kita nak cari ni kuntum ni sampai Roybin kan, sampai Abdina. Yang mana isim kana dia? Kat mana khabar kana dia? Okey, ada lagi ke soalan sebelum kita Ustaz, nak tanya sikit, kalau yang fa'ala tu dia punya binaan tu kan menunjukkan dia taksir kan, tapi dekat sini makna dia tak ada menunjukkan dia banyak kan. Okey, dia takfir satu takfir. Di sini dia sebenarnya dia ada makna satu takfir, lagi satu dalam tafsir juga dikatakan nazalna ni dia tak beri, di sini dia tak beri makna takfir. Di sini dia dikatakan pada tafsir lebih kepada makna taukid. Maksudnya dia ada lebih kepada makna penegasan macam tu. Ya, betul. Biasa kalau yang fa'ala ni dia ada memberikan makna yang banyak, so turun tu banyak kali, tapi itu bukan maknanya sekarang. Di sini maknanya setakat apa yang saya nampak lah pada tafsir ni, dia sebut lebih kepada makna taukid. Lebih kepada nak kata ya, kami benar-benar, tapi makna pada terjemahan mungkin dia tak appear, tapi fa'ala di sini dia tak memberi makna takfir, dia lebih kepada taukid, penegasan perbuatan turun tu sendiri. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyak. Okey, baik. Saya kira cukup untuk takat tu dulu. Nanti kita sambung dengan tuan-tuan minggu depan, kita rasa boleh habis sampai Sadiqin. Tolong standby jawapan kalau ada nanti isim kana khabar kana, kita detailkan. Minggu depan nak bincang fa ni fa apa, dan kita nak bincang juga tentang pola ayat secara keseluruhan, dengan kita akan mengulang lagi tentang kana sebab ada kuntum sadiqin di hujung ni. Baik, cukup untuk takat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita bersua lagi, kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, insan la fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita berjumpa dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Salam Ustaz. Terima kasih Ustaz.